Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan maknanya satu tajuk kan. Tema saya adalah tamadun Islam. Okey. Jadi kita nak kongsikan bermulanya pembinaan ilmu dalam Islam. Sebab satu benda tu semua bermula dengan ilmu. Dan budaya menuntut ilmu dalam Islam adalah minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Banyak kita tahu, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Jadi jahil boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertamanya, orang yang malas menuntut ilmu, maka berlakulah kejahilan bagi diri dia. Yang keduanya, orang yang telah rasa cukup dengan ilmu dia, maka bermulalah jahil kedua dalam hidup dia. Kerana ilmu tu, dia makin banyak kita tahu, sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu. Sebab itu dalam Islam, budaya menuntut ilmu ni dia daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, mari kita mulakan bab yang pertama yang kita nak kongsi pada hari ini adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada 4. Hukum menuntut ilmu ada 4. Yang pertama dipanggil fardu ain. Kan? Kita selalu dengar fardu ain, fardu ain. Fardu ain ni benda apa? Ilmu yang memahamkan kita apa itu rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Jadi hukum menuntut ilmu ada 4. Fardu ain wajib orang belajar. Tak kira dia pandai ke, dia bodoh ke, dia kaya ke, dia miskin ke, dia wajib belajar. Belajar sampai tahap mana? Sampai dia faham apa tu rukun iman, apa tu rukun Islam. Maknanya rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, kan, para nabi, kemudian kitab, hari kiamat, qada qadar, tahu, yakin. Begitu juga dengan rukun Islam. Tahu sembahyang, tahu puasa, zakat, haji, bersyahadah. Jadi tahu, maka lepaslah dia fardu ain. Maknanya kewajipan bagi dia terlepas. Jadi hukum menuntut ilmu yang pertama ni adalah dipanggil fardu ain. Fardu ain ni iaitu wajib belajar. Semua wajib belajar, tak kira pandai ke, tak pandai ke, orang berpangkat ke, rendah ke, ataupun orang sibuk macam mana pun, sampai dia faham rukun iman, rukun Islam, maka lepas fardu ain dia. Itu hukum menuntut ilmu yang pertama, dipanggil fardu ain. Yang kedua, yang keduanya dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni benda apa? Kalau tok-tok guru lama kita, dia terjemahkan dengan bahasa yang mudah. Seorang dah tahu, yang lain tak payah.
Fardu kifayah, seorang tahu, yang lain tak payah. Apa dia? Ilmu-ilmu tentang kehidupan. Contoh ilmu perubatan, ilmu kesenian, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu apa-apa juga mengenai kehidupan, dia panggil fardu kifayah. Seorang tahu, yang lain tak payah. Maksudnya apa? Masyarakat Islam wajib melahirkan satu orang yang tahu ilmu ni. Kalau tak, secara keseluruhan berdosa masyarakat Islam tu. Katakanlah ilmu perubatan, kita di Selangor ni kena ada satu wakil orang Islam yang tahu ilmu perubatan. Kalau tak, kita berdosa tau. Kita kena lahirkan secara komunitinya, kita kena lahirkan orang yang tahu ilmu perubatan. Begitu juga dengan ilmu undang-undang, ilmu kesenian dan sebagainya. Hatta dalam bidang agama pun dia ada ilmu fardu kifayah juga. Iaitu selain fardu ain tadi, ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau kita dekat Shah Alam ni tak ada satu orang pun tahu ilmu tajwid, berdosa. Kena ada orang yang kena pergi belajar. Ilmu memandikan jenazah, itu fardu kifayah. Kalau kat kawasan kita ni tak ada orang yang tahu memandikan jenazah, berdosa. Kena usaha lahirkan siapa yang akan pergi belajar. Itu fardu kifayah. Tapi kalau ada satu orang yang tahu, yang lain terlepas dosa dia, tanggungjawab dia. Saya kalau ceramah dalam bab ni, saya suka tanya satu benda. Saya kata, hari ni kalaulah andai kata kita di Shah Alam, rumah kita terkunci, ataupun kereta kita terkunci, dekat Shah Alam ini ada tak tukang kunci orang Islam? Kalau tak ada, maknanya ada fardu kifayah yang tak lepas lagi dekat Shah Alam ni. Kena latih, cari siapa antara anak orang Islam kena belajar kunci. Saya setakat ini saya tak nampak ada tukang kunci orang Islam. Tu kena boleh fikirkan tu. Betul juga kan. Kalau rumah kita terkunci ke, kereta kita terkunci ke, macam mana kan? Jadi saya pernah tanya satu orang, dia orang bukan Islam, pakar kunci. Saya kata, Apek, nak tanya sikit lah, kalau saya mau belajar kunci ni, berapa saya nak bayar kat you? Tak adalah. Oh, tak apa, betul ni saya sungguh nak belajar ni. Berapa? Dia bagi saya 5,000 boleh lah. Okey, saya kata. Walaupun 5,000 mungkin antara kita rasa macam mahal, tapi kalau itu fardu kifayah, kita kena infak seorang sikit, lahir satu orang untuk mahirkan ilmu kunci. So itu fardu kifayah. Kalau tak, masih lagi tertanggung orang Islam, belum ada wakil dia. Itu ilmu fardu kifayah. Itu hukum menuntut ilmu yang kedua, iaitu dipanggil ilmu fardu kifayah. Satu orang kena ada wakil, kalau tidak berdosa satu komuniti Islam itu. Yang ketiga, hukum menuntut ilmu yang ketiga, apa dia? Yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana tuan-tuan? Fardu kifayah aini ni satu ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Satu ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Bagi orang lain itu fardu kifayah, bagi dia ni wajib dia belajar betul-betul. Dibanding fardu kifayah aini, bagi orang lain fardu kifayah, tapi bagi orang yang telah menceburinya, wajib dia belajar betul-betul, sebab dia wakil orang Islam. Contoh, katakanlah ilmu perubatan. Ilmu perubatan fardu kifayah. Tapi kalau depan saya ni ada satu orang yang sedang belajar ke, ataupun dia tahu ilmu perubatan, seorang doktor ke, dia wajib belajar betul-betul. Haram dia belajar main-main. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia dipanggil fardu kifayah aini, wajib dia belajar betul-betul. Kalau dia belajar main-main, haram hukum dia. Jadi fardu kifayah ini
satu orang telah menceburi bidang tu, wajib dia belajar betul-betul. Ini kena pesan ke anak kita kat universiti. Jadi anak kita belajar apa, undang-undang ke, ekonomi ke, engineering ke, architecture ke dan sebagainya. Bagi kita fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Dia tak boleh nak main-main, tak boleh nak copy paste dia punya assignment, dia tak boleh nak ponteng kelas. Jadi kalau murid-murid semua faham, dia belajar tu bukan sebab bapak suruh belajar, bukan mak suruh belajar, tapi tanggungjawab orang Islam, dia takkan belajar main-main. Dia takkan ponteng-ponteng kelas. Sebab bagi kita fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini bagi dia. Mana kena belajar betul-betul. Contoh paling mudah saya bagi contoh kan. Depan saya ni ada kamera contohnya kan. Bagi kita mungkin ilmu merakam, ilmu editing ni mungkin itu fardu kifayah. Bagi tuan yang merakam ni dan mengedit ni, dia kena belajar betul-betul, edit dengan baik-baik, dengan betul-betul dan teruskan belajar. Sebab bagi dia ni adalah fardu kifayah aini. Belajar betul, wajib sampai mahir betul-betul, sebab dia adalah wakil kepada orang Islam yang tahu ilmu ini. Dan tuan-tuan sekalian kan, macam mana ilmu boleh membina tamadun ya? Ulama terdahulu paling kurang satu orang menguasai 7 bidang fardu kifayah aini. Ulama dulu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh, tapi Imam Syafi'i orang yang mahir dalam ilmu perubatan. Imam Syafi'i juga mahir dalam ilmu bintang ni ilmu falak, ilmu kajian bintang. Imam Syafi'i mahir dalam ilmu matematik. Kita tahu dia mahir dalam ilmu fiqh saja. Tapi paling kurang 7 bidang ulama terdahulu. Kita kenal nama Ibnu Sina. Ibnu Sina ni kita kenal nama dengan ilmu perubatan. Ibnu Sina dia daripada kampung Mitsin. Sekarang ni letaknya dekat Uzbekistan. Mitsina. Sampai nama kampung dia tu pun diambil dengan sebagai istilah perubatan medicine. Saya dah sampai kampung kelahiran dia. Ada orang tanah-tanah Parsi sekarang berada di Uzbekistan. Kita tahu Ibnu Sina mahir ilmu perubatan, tapi dia juga mahir ilmu Al-Quran, dia juga mahir ilmu tafsir, dia juga mahir ilmu matematik, dia juga mahir ilmu falak, ilmu bintang ni Jadi maknanya ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini dia. Kita tahu nama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini ulama Islam pakar matematik. Muhammad Al-Khawarizmi daripada bangsa Khawarizm. Sekarang ni mana Al-Khawarizmi tempat kelahiran dia? Tempat kelahiran ni di kota Khiva. Kota Khiva ni sekarang di Uzbekistan juga. Kota Khiva. Dia orang yang mencipta teori algebra. Dia orang yang menemui dalam ilmu matematik nombor kosong. Dalam tamadun India ada nombor kosong, tapi perbahasan nombor kosong dia bukan dalam konteks ilmu matematik. Ilmu kosong tu dalam konteks ketuhanan dalam tamadun India. Tapi Al-Khawarizmi dia establishkan nombor kosong tu dalam ilmu matematik. Dengan establishnya nombor kosong, orang boleh tahu -1, -2, -3, ada minus pula. Dulu sebelum wujud ilmu kosong, semua ke atas saja, satu. Nombor ni 1, 2, 3, 4, tak ada minus. Al-Khawarizmi, kita tahu dia pakar matematik. Tapi dia juga adalah orang yang mahir ilmu Al-Quran, mahir ilmu bahasa Arab, mahir ilmu tafsir, mahir ilmu hadis, dan mahir ilmu yang lain-lain juga. Ini tengok ulama dulu kan. Sebab itu daripada awal budaya menuntut ilmu Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Dia tidak terhenti Bukan baru ada satu BA orang sekarang kan.
Ada BA dah berkepak jalan macam ini kan. Aku satu bidang aja kan. Dulu 7 bidang. Kita dengar nama, ada satu orang nama dia Muhammad Ulugh-Bek, Ahmad Ulugh-Bek Ahmad Ulugh-Bek, nama pelik sikit. Ulugh-Bek ni tuan-tuan sekalian, orang yang mahir ilmu bintang. Ilmu bintang ulama Islam dia orang yang membuat peta bintang. Okay, kalau tuan-tuan type nama dia, Hollywood sekarang tengah buat cerita mengenai dia. Sebab dia orang yang memetakan bintang. Orang Islam kita, asal orang Parsi juga, mana Ulugh-Bek. Dia orang yang bintang ni tuan-tuan sekalian, dekat langit kita sekarang ni telah dipetakan, telah dinamakan. Setiap biji bintang telah dinamakan. Setiap biji bintang. Dan bilangan bintang yang telah dinamakan sehingga 2019, bilangannya adalah 200,000. 210,000 macam itulah lebih kurang. Ada nama bintang ni 200,000. Jadi orang yang mula-mula menamakan bintang ni, bintang ni, bintang ni, bintang ni dengan lengkap, agak lengkap, adalah ulama Islam. Ulugh-Bek nama dia, Ahmad Ulugh-Bek. Kita tahu Ulugh-Bek sebagai pakar bintang, pakar astronomi, tapi dia juga adalah pakar perubatan, pakar hadis, pakar Al-Quran dan sebagainya. Jadi dalam Islam, budaya menuntut Islam, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Hukum menuntut ilmu yang keempat, yang ketiga adalah fardu kifayah aini. Satu orang yang telah menceburi satu bidang fardu kifayah, wajib dia belajar betul-betul. Dan ulama Islam dulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini, paling kurang. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak, katakan saya bagi kuliah di sini, ini contoh dulu lah kan, dan saya paling kurang ada 7 bidang, contoh tuan-tuan yang mendengar semua ada 7 bidang. Cuba boleh bayangkan tak macam mana dunia keilmuan Islam satu ketika dahulu. Yang duduk belajar juga adalah orang yang sangat berilmu. Yang duduk belajar sangat berilmu. Lepas orang mengajar, dia akan duduk bawah, orang lain pula datang duduk depan dia, mengajar pula ilmu yang lain. Maknanya budaya itu berterusan menuntut ilmu tu. Hari ini Syahbaz dan Taniah tuan-tuan sekalian duduk dalam majlis ilmu ni kan. Sebab apa? Sebab itulah budaya Islam, dia tidak terhenti di situ. Itu hukum yang ketiga, dia panggil fardu kifayah aini. Dan yang keempat, hukum menuntut ilmu yang keempat harus ni apa? Ilmu-ilmu yang bahaya. Ilmu-ilmu yang bahaya menuntutnya hukumnya harus mengamalkan haram. Apa contoh ilmu-ilmu yang bahaya ke apa ke? Ilmu mencuri. Mencuri ni ada ilmu dia juga. Mencuri ada ilmu juga. Belajar harus mengamalkan haram. Kenapa nak belajar ilmu macam ini? Supaya kita tahu macam mana pekerjaan seorang pencuri ni. Kita boleh macam mana mengatasi dia. Harus belajar, harus mengamalkan haram. Jangan pula pergi belajar ilmu mencuri, lepas tu tes lah dekat masjid negeri ni, mengamalkan haram. Belajar harus mengamalkan haram. Apa contoh lagi? Contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir belajar harus mengamalkan haram. Saya waktu kat Mesir dulu ada kawan-kawan yang memang belajar ilmu sihir. Dari tempat dia. Kalau saya bawa rombongan pergi Mesir, saya akan tunjukkan ini tempat biasa orang belajar sihir kat sini. Dia ada pasar sihir di Maghribi ada pasar sihir. Pasar sihir ni mana jual barang-barang pemujaan. Belajar harus mengamalkan haram. Tak boleh dah belajar tes sikit lah, haram hukum ni. Supaya apa? Supaya faham macam mana orang sihir ni buat sihir, dan macam mana kita nak mengatasi sihir itu. Itu antara contoh dia. Maksudnya hukum yang harus, ilmu-ilmu yang bahaya, ilmu-ilmu yang memang memudaratkan, itu hukum menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu ni ada 4. Fardu ain, fardu kifayah aini, dan harus. Jadi sebab itu
balik pada pembahasan kita bahawa hukum menuntut ilmu maknanya 4 ni, orang kena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian dalam hadis Nabi ada mengajarkan kepada kita untuk minta supaya ilmu kita tu bermanfaat dalam diri kita. Okey. Apakah takrifan ilmu tu bagi manfaat? Kan Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga kan ilmu yang tidak bermanfaat, kita minta lindung daripada itu. Takrifan ilmu bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yang pertamanya, ilmu tu dapat menjawab keperluan hidup kita. Itu ilmu bermanfaat. Dia boleh menjawab keperluan hidup kita. Contoh hari ini, katakan tuan-tuan dalam bidang ilmu fardu kifayah aini, kan? Ilmu perubatan contoh, boleh menjawab keperluan hidup. Oh, orang sakit ini macam mana nak buat? Orang ni macam mana nak buat? Dia boleh menjawab persoalan hidup. Itu takrifan ilmu bermanfaat. Jadi kita disuruh untuk belajar ilmu dan ilmu bermanfaat. Kemudian contoh, katakan tuan-tuan ada belajar lah ilmu apa ya? Ilmu betulkan kereta lah. Ilmu betulkan kereta, ilmu pomen, ilmu mekanik, kan? Ilmu tu boleh menjawab persoalan hidup kita. Oh, ada orang rosak kereta, faham rosak tu dekat mana. Bermanfaat lah. Maknanya dia boleh menjawab keperluan kehidupan kita tu. Itu masuk ilmu bermanfaat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, ilmu tu sangat luas. Tapi ada keperluan ilmu pada tahun 2019 yang lebih perlu daripada 1950 contohnya. Jadi tumpukanlah ilmu-ilmu yang boleh menjawab persoalan. Ada kadang-kadang ilmu 2019 ada ilmu-ilmu yang perlu didahulukan berbanding dengan tahun 1950. Contoh apa? Contoh. Katakanlah ilmu benda-benda mengenai teknologi digital sekarang ni. Kan, benda tu benda yang perlu belajar. Kan, orang yang belajar business admin dekat universiti, mungkin sebahagian teori-teori bisnes yang dia belajar, tahun 60-an punya, tahun 70-an punya. Tapi budak-budak muda sekarang ni ilmu bisnes dia ni FB marketing lah, IG marketing lah, email marketing lah. Dia lebih jadi boleh berniaga daripada orang-orang yang masuk universiti kadang-kadang. Sebab apa? Ilmu digital marketing tu lebih cepat sampai. Kan, orang nak bisnes lebih cepat sampai daripada orang yang belajar teori-teori tinggi-tinggi ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah ilmu tu perlu didahulukan. Sebab takrifan ilmu bermanfaat, yang pertamanya dia menjawab keperluan kita, keperluan kehidupan kita tu. Yang kedua, apakah takrifan ilmu bermanfaat? Kita belajar ilmu itu dia sehingga menjadi bahasa dalaman. Sehingga menjadi bahasa dalaman kita, monolog hidup kita. Kalau tuan-tuan belajar ilmu agama bertahun-tahun, benda agama tak jadi bahasa dalaman, maknanya belum dapat manfaat ilmu tu pada tuan-tuan sekalian. Dia jadi bahasa dalaman. Sampai ilmu tu, contoh katakan kita dengar kuliah setiap pagi kita dengar kuliah dekat masjid negeri ni, dan ilmu tu jadi bahasa dalaman. Contohnya kita belajar ilmu pasal menjadi isteri solehah, tiba-tiba geram dekat laki, nak marah dekat laki, dia boleh stop. Tak boleh ni, berdosa ni lawan laki ni. Mana ilmu tu dah bermanfaat kat kita dah. Dia jadi bahasa dalaman yang stop benda-benda tak baik, ataupun bahasa dalaman untuk beri kekuatan buat benda baik. Contoh, ni kena taat pada mak ayah ni. Kena taat ni Allah suruh ni. So ada kekuatan nak taat. Itu ilmu bermanfaat. Saya nak bawa satu kisah tuan-tuan sekalian. Saya dalam dunia diving,
dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam dunia diving. Jadi agak tinggi jugalah saya sampai kat instruktor. Dan ini sudah Jabatan Bomba Malaysia sudah minta, dia panggil ilmu diving ni luas. Dari satu segmen diving dia panggil public safety. Public safety ni yang cari mayat, yang cari bahan-bahan bukti. Sekarang ni kita tengah sampai dah mengajar bomba lah. Saya tengah mengajar bomba Seremban ni. Hari ni pun ada kelas dia. Okey. Satu cerita yang saya nak kongsikan adalah setahun sekali saya dijemput untuk ke US tau. Dalam 3 tahun dah dalam seminar diving ni. Dia buat setahun 2 kali saja. Setahun sekali, tapi dia rotate tempat. Tahun ni dekat Florida, tahun depan di Las Vegas. Saya pernah tanya, Las Vegas tu padang pasir, mana ada laut, kenapa buat kat sana? Rupa-rupanya sana dia punya tempat seminar yang terbesar, dewan-dewan seminar Las Vegas dengan Florida. Florida tu di Orlando. Okey, satu hari saya dijemput dan waktu tu tahun tu ada dekat Las Vegas. Bayangkan ustaz pergi Las Vegas tapi purpose dia adalah diving. Okey. Rutin saya tuan-tuan sekalian, pagi saya akan pergi ke seminar, belajar. Petang saya balik, makan, saya akan tidur. Hari-hari rutin saya macam tu. Jadi dalam beberapa hari, waktu saya tengah makan petang tu, dah habis semua, grup-grup instruktor ni kumpul tau. Muhammad, aku nak makan engkau sekali boleh? Boleh lah, kita makan sekali. Jadi sambil-sambil tu berbual-bual lah saya dengan dia. Dia kata, Muhammad, engkau tahu tak kita dekat mana ni? Kita tahu, kita kat Las Vegas. Kau tahu tak Las Vegas ni apa benda kat sini ada? Dia kata, apa benda ada? Kau Muslim kan? Muslim. Las Vegas ni upside down dengan Mekah. Kau tahu tak? Kalau Mekah tu tempat untuk holy man, Las Vegas ni untuk macam evil man lah. Untuk evil man. Upside down punya macam Mekah. Oh ya ke? Sini macam-macam benda ada tau. Oh ya ke? Tapi kan Muhammad, dia kata kan, aku tengok kau ni orang baik lah. Saya kata, kenapa? Aku tengok kau punya rutin, pagi kau pergi kursus, petang kau balik, makan, kau tidur lah. Macam-macam ada tau kat Las Vegas ni. Muhammad, dia kata, aku rasa kau orang baik, sebab aku nampak kau taklah pergi sana lah, pergi sini kan dekat Las Vegas ni. Tapi Muhammad, aku yakin kau baik bukan sebab Islam. Dia kata kan, kau baik bukan sebab Islam. Kami semua ni Scientology. Scientology ni orang yang tak ada agama tau. Dia bertuhankan sains. Ni guru-guru diving yang instruktor, yang guru dan diving ni percaya pada sains, tak percaya pada Tuhan-Tuhan ni, tak percaya pada agama. Saya kata, kenapa? Dia kata, kami tak percaya pada agama, kami Scientology. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Itu agama Yahudi. Kalau betul agama boleh bawa orang jadi baik, kenapa orang Buddha bunuh orang Islam di Rohingya? Kalau betul agama boleh bawa jadi orang baik, kenapa Bashar Assad bunuh orang Islam sendiri dekat Syria? Dia kata, kami Scientology, kami tak percaya pada agama. Aku tahu kau orang baik, tapi aku yakin kau baik bukan sebab agama, kau baik sebab kau tu baik. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan macam mana saya nak menjawab. Macam mana saya nak menjawab? Berselawat saya tu, apa aku nak jawab itu, Allahumma salli alaihi wasallam. Yalah, kuliah kat masjid, biasa orang tanya, ustaz, nak tanya ni ustaz. Sila tuan. Ini kunut ni wajib ke sunat saya kunut ni kan? Ceramah kat masjid kau tanya bab kunut, bab apa? Ini orang tanya. Okey, aku percaya Islam ni dia tak bawa, maknanya agama dia bukan bawa jadi baik. Saya berkata, okey, itu pandangan kau lah kan. Tapi bagi aku pula kan, Islam bawa orang jadi baik. Sebab apa? Sebab Islam agama yang bina monolog dalaman, bahasa dalaman kita. Islam bina bahasa dalaman. Sebab Islam berdasarkan tauhid
baik yang jelas. Kita nak buat sesuatu kan, haram ni tak boleh, nanti Tuhan marah ni kan. Itu bahasa dalaman ini kena buat ni, kalau tidak nanti Tuhan marah ni. Itu bahasa dalaman. Sebab kita berdasarkan akidah yang memang jelas, akidah kita tu. Jadi Islam agama yang bentuk bahasa dalaman. Saya kata kat dia. Sebab itu orang yang tak baik sekalipun, kalau dia masuk Islam, dia terbentuk bahasa dalaman. Orang kalau convert nak masuk Islam sebab apa, tuan-tuan sekalian? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin. Paling kurang nak kahwin. Nak kahwin tu apa? Baiklah. Sebab nak kahwin, nak bina keluarga, paling kurang. Tapi orang keluar daripada Islam sebab apa? Kita nak bebas, nak minum arak, nak berzina, nak duduk sekali. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Orang convert masuk Islam sebab apa? Paling kurang nak kahwin, paling kurang. Itu alasan yang paling, dan bukan salah, bagus benda itu. Sebab nak bina keluarga, tak nak berzina. Kita nak bina keluarga betul-betul, paling kurang. Tapi orang kalau nak keluar daripada Islam, kalau kita cerita kat Indonesia kat mana, sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab nak duduk bebas lah, nak ni lah apa semua. Nampak tak nilaian sebuah agama tu apa? Jadi Islam bina agak bahasa dalam monolog dalaman. Dia stop kita daripada buat benda tak baik, ataupun dia encourage kita, dia semangatkan kita untuk benda-benda yang baik. Jadi diorang pun fikir, maybe yes, maybe no, I don't know. Diorang psikologi. Tapi soalan di sana tu saya nak, betul lah. Maksudnya, kan? Kalau kita belajar agama, macam mana kita nak tahu ilmu tu bermanfaat? Yang keduanya, kita balik pada tajuk kita, yang keduanya, ilmu tu menjadi bahasa dalaman kita. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, hari-hari kita dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, kita nak tahu ilmu tu manfaat ataupun tidak, kita ukur ada tak dia jadi bahasa dalaman ataupun tidak. Kalau tak jadi bahasa dalaman, maknanya kita kena cek kenapa ilmu ni tak bermanfaat bagi kita tu. Tapi kalau dia jadi bahasa dalaman, bagus. Anak kita hantar sekolah tahfiz, sekolah agama. Kenapa Ustaz? Saya hantar sekolah agama tiba perangai sama je. Maksudnya ilmu dia tu tak jadi bahasa dalaman lagi. So kita kena ajarlah macam mana boleh jadi bahasa dalaman. Barulah ilmu tu jadi bermanfaat bagi seseorang itu. Jadi kita boleh ukur tuan-tuan sekalian. Taklah kita tak tahu benda ni, at least kita tahu. Taklah kita dengar kuliah tapi tak ada apa-apa pun. Pemarah kita tak kurang, maki-maki tak kurang, kan? Lawan suami tak kurang. Maknanya kalau benda itu yang berlaku, maknanya ilmu tu tak jadi bahasa dalaman kita. Dan ada something wrong somewhere, maksudnya dalam diri kita tu, yang kita kena ubah dan upgrade kan. Mungkin niat kita belajar sebab apa, niat duduk dalam majlis ilmu sebab apa, kan? Niat tu penting juga tuan-tuan sekalian, sebab dia menjadi hala tuju pada kehidupan seorang. Kalau duduk dalam majlis ilmu, kan, niat dapat ilmu. Kalau duduk dalam majlis ilmu niat, balik rumah ni bukan ada apa-apa lu pun, dengarlah ustaz ni nak membebel apa, dapatlah dengar ustaz membebel. Tapi kalau dengar nak belajar lah, dapat ilmu tuan-tuan sekalian. Niat sangat penting. Habis bab yang kedua, iaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi bab pertama tadi hukum menuntut ilmu, bab yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bab yang terakhir, bab yang ketiga. Saya kalau dalam ceramah saya selalu ulang-ulang benda ni. Saya kalau ceramah, saya suka bab nombor, by nombor tuan-tuan sekalian. Sebab apa? By nombor ni pertama sekali kita tahu isinya apa. Taklah saya ceramah gedebak-gedebuk, selepas 1 jam, ustaz tu ceramah sedap kau, macam-macam cerita dia ada. Memang best dia ceramah tu, boleh jemput tu kat surau kita tu. Ustaz tu ceramah pasal apa? Entah, aku pun tak ingat lah, tapi sedap lah ceramah dia tu, memang sedap lah ceramah dia. Jadi by nombor ni kita ingat isi dia, itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau ceramah by nombor ni, satu benda kelebihan dia apa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tahu bila ceramah ni nak habis, kan? Sebab kalau saya cakap kita akan bincang 3 bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, nak habis dah ceramah ni nak habis dah. Ceramah ni nak habis dah. Tuan-tuan tahu ceramah tu nak habis bila. Bab yang terakhir, bab yang ketiga. Bab yang terakhir, bab yang ketiga.
Bab yang ketiga, keperitan majlis ilmu. Keperitan majlis ilmu. Orang yang nak menuntut ilmu, dia kena lalu 3 keperitan. Itu sunnatullah. Siapa belajar ilmu tak melalui 3 keperitan, maka dia belum dikira sebagai orang yang menuntut ilmu lagi, belum sebagai talibul ilmu, talibul ilmi, belum lagi. Orang yang menuntut ilmu, dia kena lalu 3 keperitan. Keperitan apa tuan-tuan sekalian? 3 tu saya cerita dulu 3. Keperitan ilmu tu sendiri, keperitan ilmu, keperitan majlis ilmu, dan keperitan guru. 3 ni dia kena lalui. Keperitan ilmu, keperitan majlis ilmu, dan keperitan guru. 3 ni. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia kena lalui 3 keperitan. Kita tengok sejarah. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ilmu dengan melalui 3 keperitan ni. Keperitan ilmu, ilmu tu sendiri kadang-kadang perit, susah nak faham, kadang-kadang kena catat, kena ada usaha, kena ingat. Keperitan ilmu tu sendiri. Keperitan majlis ilmu, Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu kan, peluh-peluh. Majlis ilmu, Nabi tu pergi Gua Hira. Gua Hira tu tinggi tu tuan-tuan. Saya kalau bawa orang pergi umrah, saya membawa orang pergi panjat Gua Hira tu. Antara memang agenda wajibnya lah ya. Sebab apa? Nak tengok macam mana susahnya Nabi. Sekarang dah senang tau sikit, orang dah buat tangga. Dulu macam mana naik tinggi Gua Hira tu. Kalau kurus-kurus macam saya tuan-tuan sekalian, sejam lebih lah ya. Kalau kurus macam saya lah ya, sejam lebih lah kan dari atas tu. Kalau fit macam tuan-tuan, mungkin setengah jam, 40 minit sampai ya. Kurus-kurus saya ni sejam lebih je. Nabi banyak Gua Hira sana tu untuk dapat wahyu tau. Keperitan majlis ilmu. Dan yang ketiga, keperitan guru. Keperitan guru, Jibril datang, bukan dia belai-belai Nabi. Tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Gua Hira? Gua Hira tu, kalau kita duduk kat Gua Hira dan kita menghadap ke Kaabah, kita duduk di Gua Hira dan kita menghadap ke Kaabah Nabi duduk di Gua Hira, bertafakur, berzikir, mengikut syariat Nabi Ibrahim AS sebelum dapat wahyu Jadi Nabi Ibrahim juga, maknanya dari sudut beberapa ibadah, menghadap ke Baitullah, ke Kaabah tu. Nabi duduk menghadap ke Baitullah, menghadap ke Kaabah. Kalau kita duduk dekat Gua Hira, kita menghadap ke Kaabah, maksudnya apa? Kita membelakangkan pintu gua. Kan? Orang Melayu betapa dia menghadap pintu. Tu kan. Nabi duduk, dia membelakangkan pintu tuan-tuan sekalian. Pintu gua tu nak ada Kaabah, kita akan membelakangkan pintu gua. Jadi kita tak sedar siapa datang kat belakang. Kan? Kita tak sedar siapa datang kat belakang. Jadi Nabi tu tengah duduk bertafakur, mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang tu nak berbelai-belai dengan Nabi. Dia datang terpeluk Nabi, tuan-tuan. Iqra ya Muhammad. Oh, tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan Bayangkan duduk dan diam, kena sergah tau. Kan? Cuba bayangkan katakanlah kita ni duduk di Shah Alam contoh kita pergi Kedah contohnya lah kita musafir, balik sampai ke Shah Alam pukul 2 pagi. Kita bercakap kat kawan kita, ini dah 2 pagi ni, kalau kita tak sembahyang lagi ni sebelum balik rumah dekat section 7 ke apa semua tu, sembahyang dulu lah, kita sembahyang berjemaah sekali lah. Okey lah, kita bersinggah mana-mana surau, ambil uduk, kita jadi imam, kawan kita jadi makmum. Kan? Baca orang sunyi, masjid surau sunyi, baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Tiba-tiba satu surau, amin. Agak-agak macam mana tuan-tuan sekalian Imam dah ke mana, makmum ke mana agak-agak. Cuba bayangkan Nabi duduk, tiba-tiba Iqra ya Muhammad. Tuan-tuan sekalian, pada pucat muka Nabi dalam sirah, pucat muka Nabi, terkejut. Selaku kemanusiaan, terkejut tuan-tuan sekalian. Ada Jibril nak berbelai-belai dengan Nabi. Baca Muhammad. Nabi kata, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Dieratkan lagi.
baca Muhammad sampai sesak nafas Nabi. Sampai Nabi akhir boleh ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oh, terkejut tuan-tuan sekalian. Ada Jibril berbelai-belai. Iqra ya Muhammad. Muhammad baca Muhammad. Aku tak boleh baca. Baca Muhammad. Aku tak boleh baca. Baca Muhammad. Aku tak boleh baca. Kau ni susah betul lah. Kau balik dululah. Minggu depan janji datang. Minggu depan janji baca tau. Agak-agak kalau berbelai-belai macam tu, minggu depan Nabi kita nak datang tak agak? Kan? Dia kena sergam macam tu. Agak-agak nak datang tak? Tak ada tuan-tuan sekalian. Tak adanya. Kan? Tengok keperitan guru. Orang yang nak belajar ilmu, 3 keperitan ni dia kena lalui. Kan? Keperitan ilmu, keperitan majlis ilmu, dan keperitan guru. Mana-mana orang yang alim, mana-mana orang berilmu, 3 benda ni dia kena lalui. Siapa PhD depan saya? PhD Lonely Journey dalam bidang ilmu. Cuba bayangkan keperitan ilmu seorang-seorang, keperitan majlis ilmu, kan? Maknanya duduk cari supervisor. Keperitan guru, zab, kena buang, kena pangkah tesis dia, kan? Begitu juga ilmu-ilmu lain. Lepas anak-anak kita hari ni kena cubit dengan cikgu, kena rotan dengan cikgu, tuan-tuan sekalian. Kita jadi marah pula, kan? Sebab dia kena lalui. Imam Syafi'i sebut, isbir ala mamari jafa mu'alliman fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kamu garangnya seorang guru itu, kerana keberkatan ilmu datang daripada tunjuk ajar dia. Ini anak kita kena rotan, kita pula mengamuk-ngamuk. Biar dia tuan-tuan sekalian, biar dia belajar keperitan dengan guru, biar dia belajar keperitan majlis ilmu, biar dia belajar keperitan ilmu. Cuma orang yang nak ilmu, dia kena lalu 3 keperitan ni tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama, kan, mengenai ilmu 3 bab, ya. Sebagai kesimpulannya, saya ulang balik. Bab pertama kita bincang bermula hukum menuntut ilmu. Kita kena faham benda tu dulu, barulah kita ada rasa kegairahan nak menuntut ilmu, kan. Hukum menuntut ilmu ada 4: fardu ain, fardu kifayah aini, dan juga harus. Bab yang kedua kita kongsikan mengenai ilmu yang bermanfaat. Apa takrifan ilmu bermanfaat? Yang pertamanya, dia menjawab keperluan hidup kita. Yang keduanya, dia menjadi bahasa dalaman, monolog dalam diri kita. Itu baru ilmu tu ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, macam mana laluan menuntut ilmu tu, dia ada 3 keperitan. Keperitan guru, keperitan ilmu, keperitan majlis ilmu, dan keperitan guru. Seorang talibul ilmi, dia perlu melalui 3 keperitan ini. Ilmu perlu dicari, tuan-tuan sekalian, dan dia perlu melalui 3 keperitan ini, baru seorang tu menjadi orang yang berilmu ataupun orang yang alim. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang dikelimat diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada
kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, yang menjadikan kami mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang kami ada manfaat bagi hidup kami ya Allah. Rezekikan kami untuk mendapat anak yang soleh dan soleha ya Allah, dan keluarga yang bahagia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Begitu juga dengan kepada kedua ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.